Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana limpah kurniaannya saya berpeluang untuk berada di hadapan kamera ini untuk membentangkan sebuah topik yang begitu menarik bagi tugasan lisan untuk subjek keterampilan berbahasa dan berkomunikasi, iaitu kelebihan membaca dan mengumpul buku-buku. Sebelum saya memulakan sesi perkongsian saya pada hari ini, eloklah terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya kepada para hadirin yang sedang menonton rakaman video ini. Nama diberi Muhammad Zaid Ashdan bin Muhammad Rashid, pemegang kad matrik A175418 dan juga merupakan seorang pelajar prasiswaza di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang antropologi dan sosiologi. Baiklah, secara ringkasnya, buku ialah sebuah bentuk rekod bertulis yang terdiri daripada helaian-helaian kertas yang telah diglu bersama dengan pelapik yang bertindak sebagai muka hadapan dan muka belakang bagi sesebuah buku tersebut. Pengwujudan rekod bertulis ini berperanan dalam penyampaian maklumat-maklumat ataupun ilmu pengetahuan daripada sebuah pihak ke pihak yang lain menerusi medium berbentuk penceritaan yang bersifat umum maupun kompleks. Malah, penggunaan rekod bertulis berbentuk ini juga telah lama dipraktikan oleh orang ramai dalam pelbagai bidang seiring dengan peredaran zaman, di mana ia telah menyaksikan medium sedemikian telah berevolusi secara menyeluruh. Pada masa kini, pembukuan karya-karya yang diterbitkan oleh para penerbit adalah pelbagai, yakni berbentuk sama ada fizikal ataupun digital, dan ia merangkumi pelbagai bidang maupun genre mengikut kesesuaian dan kesukaan setiap individu yang membacanya. Antara kelebihan yang diperoleh menerusi pembacaan buku-buku ini adalah kita dapat meningkatkan pengetahuan terhadap aspek-aspek asas yang berhubung kait dengan medium ini. Aspek-aspek ini bukanlah suatu perkara yang janggal buat diri setiap individu. Malah, aspek-aspek seperti kosakata, tata bahasa, gaya sebutan dan sebagainya seringkali kita mempraktikannya dalam urusan-urusan harian secara umumnya. Menerusi amalan membaca ini, ia secara tidak langsung aspek-aspek yang telah dinyatakan sebentar tadi dapat kita menguasainya, apatah lagi mempertingkatkan penggunaannya secara menyeluruh tanpa mengalami sebarang bentuk permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. Selain itu juga, menerusi amalan membaca ini, ia seolah-olah merupakan sebuah bentuk terapi untuk merehatkan tubuh badan seseorang individu itu, khususnya buat minda dan akal fikiran yang dimiliki oleh kita semua. Seperti yang telah diketahui umum, tubuh badan seseorang manusia akan bekerja apabila ia diperlukan dalam apa jua keadaan ataupun situasi yang dihadapi. Malah, kebanyakan anggota tubuh badan kita ini akan bekerja keras tanpa henti, dan ini akan mengakibatkan kita sering mengalami isu-isu seperti kepenatan, mudah berasa stres dan lain lagi. Oleh yang demikian, pemupukan amalan membaca ini berupaya untuk mengubati segala kesulitan yang sering dialami oleh seseorang individu itu. Malah, ia juga bertindak sebagai sebuah bentuk hobi yang dapat kita praktikan di masa lapang. Jelaslah di sini bahawa amalan membaca ini mengandungi pelbagai manfaat yang begitu berfaedah untuk kita sebagai seseorang individu. Amalan yang dipraktikkan ini telah terbukti memberikan kesan-kesan yang positif bukan sahaja terhadap tubuh badan fizikal seseorang individu itu, malah aspek-aspek kognitif juga tidak ketinggalan untuk menzahirkan hasil yang sama juga. Pemupukan amalan membaca ini haruslah dipraktikkan pada awal usia seseorang individu itu seiring dengan peribahasa Melayu yang begitu sinonim dengan situasi sedemikian, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini begitu signifikan dalam usaha membentuk sebuah komuniti individu yang menjadikan amalan membaca ini sebagai sebuah hobi ataupun rutin yang sukar untuk tidak dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka, walaupun sekejap mana sekalipun. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.